wahai Amirul Mukminin, ada tak tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya? Jangan ingat anak yang bertanggung jawab dengan kita. Kita pun sebenarnya ada tanggungjawab kepada anak-anak. Maka Sulaiman kata ada. Memang ada tanggungjawab anak kepada ayah. Memang ada tanggungjawab ayah kepada anaknya. Apa dia? Yang pertamanya, tanggungjawab seorang ayah kepada anak, sebelum nikah cari ibu yang baik buat bakal anak kamu besok. Maknanya nak nikah cari isteri yang baik. Walaupun kita dah nikah, tapi untuk anak-anak kita pun ada yang macam nak tambah tu. Ada. Jangan sebut hari ni. Bila kita ada kat sini hari ni, mak ada perempuan jawab. Jadi nak ceritanya tuan-tuan bahawa, jadi Sayyidina Umar kata, kalaulah kita nak nikah, cari isteri yang baik. Nama isteri itu baik buat bakal anak kamu esok. Jadi budak ni geleng kepala. Sayyidina Umar kata sebab geleng kepala. Budak dia kata, yalah, macam nak aku tak geleng kepala. Mak aku satu orang pelajar, mak aku satu orang pelajar di sekolah. Dia tak baik, macam mana aku nak jadi baik? Yang kedua, Rasulullah kata, kalau kamu sudah ada anak, maka anak tu kamu berikan nama yang baik-baik. Nama tu berikan satu nama yang baik buat anak kamu, yang maksudnya cantik buat anak kamu. Sebab nama tu yang kita panggil dia tak ambil. Jadi panggilan mak dan ayah itu doa kepada anak. Nama contohnya Muhammad yang terpuji, Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman. Tapi nama-nama ini kita jarang bubuh dah. Pasal kita ingat ni nama orang dulu. Hari ini kita bubuh nama dia Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Yaya Toure. Pasal apa? Itu nama orang disebut hari ini. Nama-nama orang tak sedap. Kalau lah nama tu maksud dia cantik, tak ada masalah. Walaupun tak ada makna, tak ada maksud, tak ada masalah. Yang penting jangan bagi nama yang memberikan maksud yang tidak baik buat anak. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, nama ke anak tu kita bubuh cantik tak. Tapi biasa orang Melayu, dia panjang-panjang ni dia susah nak sebut, dia pendekkan. Dia sebut saya, dia punya anak dia bubuh nama tu 3 nama. Namanya Rahman Yusriza Rahmat. Dia ambil nama aku saja. Nama anak tu seorang anak, Rahman Yusriza Rahmat bin Yun Afriyanto, orang Malaysia. Saya keturunan Minang tuan-tuan. Jadi sepupu saya ni bagi nama anak dia Rahman Yusriza Rahmat bin Yun Afriyanto. Pergi dekat nak buat IC, orang kata tak boleh buat panjang penuh nama anak. Tukarlah pendek jadi Rahman saja. Abdul Qayyum Rahman. Panjang juga lah. Tapi orang Melayu, bila nama panjang, apa buku panjang-panjang? Panggil singkat juga. Satu nama lah. Yang namanya dia cantik, tapi biasa kita singkatkan panggilan, dia jadi mak yang tak elok. Apa dia? Mat okey lagi lah. Nama biasa orang perempuan lah. Wati. Nama yang dimulai dengan Ros, biasa kita panggil apa? Kita panggil Ros. Roslina kita panggil apa? Kita panggil Ros. Roslina kita panggil apa? Kita panggil Ros. Rosli kita panggil apa? Kita tak panggil Ros kan, jadi sokong kawan tu. Ada orang perempuan lah. Nama yang dimulai dengan Ros, biasa kita panggil Ros. Tuan-tuan tahu tak Ros tu makna apa dia? Ada tak yang nama Ros malam ni? Yang nama dia Roslina ke yang dimulai dengan Ros, tapi kita panggil Ros. Ada tak malam ni? Alhamdulillah. Baik. Tahu tak apa makna Ros dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, ejaan Ro, waw, sa dia panggil Ros. Ros tu, makna dia apa dia? Makna dia tai kere. Panggil dia Ros, dia tahi. Jadi, kalau anak jadi macam tai, salahkan siapa dia? Salahkan bapa, bukan salahkan anak. Sebab tu kita tengok orang nyampak, tengok macam tai. Jadi tuan-tuan, anak yang Allah anugerahkan kepada kita, tanggungjawab kita, jadi antara tanggungjawab kita berikan nama yang baik-baik buat anak kita. Jadi budak ni geleng kepala. Sebelum matanya pasal apa geleng kepala? Pasal bapa aku bubuh nama aku Batman. Pelawak tu Batman lah tuan-tuan. Jadi standard lah, kalau budak ni nama pelawak, nama Batman, siang hari dia tengok, malam dia keluar. Sebab kelawar siang dia tak nampak, malam dia tak nampak, malam baru nampak. Jadi kalau kamu hantar sekolah, dia tak mungkin sekolah, malam dia merepek. Salah siapa dia? Salah ayah, sebab ayah panggil anak dia tak ada kelawar. Kawan-kawan pun tu panggil juga, maka jadi macam kelawar lah kawan. Jadi itu tanggungjawab yang ketiga. Kemudian tanggungjawab yang terakhir buat ayah kepada anak. Syaitan kata, bila mana kamu sudah ada anak, maka anak tu kamu berikan pendidikan agama. Bagi anak kamu kenal Allah, ajar anak kamu solat, ajar anak kamu baca Quran dan sebagainya.
Dia nak geleng kepala kalian ketiga. Saya mau tanya sebab kamu geleng kepala. Ialah ayah tu tiga sejadah pun dia tak nak pegang. Macam mana aku nak berhenti solat. Dia pun sejadah pun dia tak nak pegang. Macam mana aku nak solat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi biasa banyak anak-anak yang kita tengok liar hari ini. Kita tengok bagaimana mak dan ayah itu. Bila mana mak sibuk bekerja, bila mana ayah sibuk bekerja, maka tinggallah anak berkeliaran tanpa bimbingan dan didikan daripada mak dan ayah. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita ada rezeki lebih, kita gaji pun dah okey dah 6,000 sebulan. Jadi isteri tak payah kerja pun tak apa. So isteri duduk di rumah, bimbing anak. Ataupun kalaulah kita nak suruh isteri kerja juga, kita gaji 3,000 tak cukup duduk di rumah. Jadi isteri pun kerja juga nak bantu suami. Maka anak tu bagi kenal Islam. Paling-paling orang kecil-kecil tu bagilah baca Quran, ataupun bagi sekolah taqwa, ataupun paling-paling hebat pun tentang hantar anak-anak di sekolah mengaji, berasrama, mengaji sekolah anak. Kenal Islam itu tuan-tuan, itu yang terbaik buat anak-anak. Ini tanggungjawab sebenarnya buat ayah kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sebanyak dapat bahasan kita pada malam ini berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beruntung. Sekali lagi saya sebut, ciri yang orang beruntung itu ada 3. Tak boleh kita ambil 1, tak boleh kita ambil 2, mesti kita ambil 3. Apa dia? Yang pertama, iman kita kena jaga bagi okey. Kemudian ibadah kita bagi okey. Dan kemudian yang ketiga, kita mesti jalankan perintah Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kerana kalau iman kita okey, ibadah kita okey, tapi amar ma'ruf dan nahi munkar kita tidak laksanakan. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan mana kepada satu kampung, maka malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa nak turunkan mana, kenapa nak turunkan musibah dekat kampung tu? Sedangkan dalam kampung tu ada satu orang ahli ibadah yang kuat ibadah, semayang tak pernah tinggal, bukan tak semayang waktu, semayang tahajudnya dengan etikafnya, dengan puasa Isnin Khamis. Jadi orang yang kuat ibadah. Takkan aku nak turunkan mana dan musibah kepada kampung yang ada orang kuat ibadah macam ni? Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya dia tu yang kuat ibadah, wajahnya tak pernah berubah bila mana dia tengok maksiat. Wajahnya tak pernah berubah bila mana dia tengok kemungkaran. Mana orang yang baik macam mana pun, tapi kalau tidak melaksanakan syiar Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar, sebenarnya dia masih lagi bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 benda mesti kita ada: iman, ibadah, dan yang terakhir amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk menjadikan kita orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekolah kata tu untuk kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan sebelum kita keluar daripada surau, ambil satu kertas berkaitan dengan KRS Travel untuk Umrah. Mungkin tuan-tuan tak perlu pun ada adik-adik dan mak ayah dan sebagainya, nak pergi boleh tuan-tuan beritahukan kepada mereka. Dan kalau dah setuju nak pergi, boleh hubungi dengan saya. Itu tuan-tuan kata untuk kita malam ini, yang mana baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang bermaksud sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna li tazkirika muttaqin wa li kitabika wa li rasulika muttabi'in wa ila ta'atika mustami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa waliyina wa ahbabna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi